Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta. Fa'atani wa ana abduka wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika. Alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, syukur sekali kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan nikmatnya, dari sekecil-kecil nikmat hinggalah sebesar-besarnya. Apakah nikmat yang kecil itu? Itulah nikmat dunia. Ingat, sekecil-kecil nikmat itu nikmat dunia. Nikmat dunia. Sebesar-besar nikmat itu, itulah iman, amal dan ketaatan. Dan mudah-mudahan kita meletakkan nikmat pada tempatnya. Nikmat yang kecil jangan dibesarkan. Nikmat yang besar jangan dikecilkan. Nikmat yang kecil jangan dibesarkan. Itulah nikmat dunia. Nikmat dunia jangan besarkan. Macam mana besar saiz nikmat dunia itu, kita dapat saiznya, dapat hadiah birthday ke, penghargaan ke, saiznya apa? Dapat Boeing 747. Subhanallah, besarnya lah hadiah dia. Hadiah kapal terbang dapat. Macam mana besarnya hadiah tu, tetapi hakikatnya tetap kecil di sisi Allah. Saiznya saja besar. Kadang-kadang kita tertipu dengan saiz. Kita tipu dengan alam kebendaan. Kita tertipu dengan kebendaan. Lalu kita melihat bahawa nikmat dunia itu besar. Bila tak ada, kita rasa kehilangan, rasa kecil. Ini kita tidak boleh. Adapun nikmat iman itulah nikmat yang kekal. Nikmat iman itulah nikmat yang kekal. Dan bila kata nikmat yang kekal, itulah yang besar. Tapi itulah bila manusia ini diberi pilihan, Allah kata pasti dia akan pilih dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itulah yang lebih kekal. Syurga tu kekal. Kalau seronok-seronok tak habis. Muda tak tua-tua. Kekal muda, baru boleh cakap kekal muda di syurga. Kekal cantik di syurga. Dunia tak boleh cakap. Kekal tidak pantas pakai sifat itu di dunia. Sifat kekal itu tidak boleh pakai, malah itu sifat Allah. Namun di akhirat nanti, di syurga, Allah bagi sifat. Pakailah. Nampak? Jadi kenapa kita masih lagi teruja dengan dunia, sedangkan dunia itu kecil? Dia tetap nikmat tapi kecil. Mana dapat tidak memberi kesan pun. Tapi yang menyebabkan kita seronok pada dunia itu kerana ada nikmat yang lebih besar, iaitu nikmat pahala. Bila kita sebut tentang iman, itu berkenaan dengan dosa pahala. Yang menyebabkan nikmat suatu dunia itu, nikmat yang dunia yang kecil, asalnya yang kecil itu boleh jadi besar kerana ada pahala padanya. Sebab itu yang diukur itu adalah pahala. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang telah menonton bersiaran dengan saya pada pagi yang penuh barakah ni. Alhamdulillah, lagi sekali kita dipertemukan oleh Allah SWT. Allah bagi kita keizinan untuk terus berada dalam bi'ah atau suasana ilmu, dalam bicara ilmiah duha edisi khas Ramadan 16 Ramadan. InsyaAllah
diam tak diam, pejam celik, kita dah masuk ke fasa nisfu, dah selepas dah nisfu Ramadan, kita dah masuk nisfu Ramadan, dan hari ni kita dah masuk lah 16 Ramadan. Tinggal lagi beberapa hari saja tetamu ataupun tetamunya Ramadan ni nak meninggalkan kita. 14 hari lagi, ya Allah, pejam celik. Jadi kita rebutlah peluang ini dengan mengisi Ramadan kita, dengan menghidupkannya dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan Ramadan ni habis saja tarbiyah Ramadan, habis Ramadan meninggalkan kita pergi, kita dapat satu kefahaman. Sebab takwa ni dibina dengan kefahaman, bukan dengan amalan. Sebab takwa tu hauna. Jadi nak takwa dia kena faham, sebab takwa melibatkan dengan iman. Takwa dia ada kaitan dengan keikhlasan. Nak meninggalkan apa yang Allah tegah, nak melakukan apa yang Allah suruh, itu perlukan keimanan yang kuat, kefahaman yang mendalam, merasakan kebesaran Allah SWT. Kita tak nak rasa suruhan manusia itu yang lebih hebat. Kita tak nak rasa larangan manusia itu yang kita takutkan. Contoh, larangan menduakan isteri. Kita cukup takut dengan larangan menduakan, malah kita gunakan perkataan menduakan ini pada tempat yang salah. Sebenarnya menduakan itu pada tempat yang sepatutnya kita letakkan, iaitu akidah, iaitu la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Tapi sampai ketika hari ini, menyekutukan Allah ini tidak menjadi satu perkara yang sangat menakutkan kita. Kerana apa? Kerana ditutupi oleh menduakan manusia tadi. Ketakutan menduakan makhluk mengatasi menduakan Allah. Subhanallah wa na'udzubillah min zalik. Kita bimbang-bimbang kefahaman beginilah. Dia panggil akidah songsang. Akidah songsang, perempuan-perempuan, wanita-wanita, isteri-isteri yang cetek ilmu agamanya, yang tandus keimanan dia, yang gersang keimanan dia, yang dijajah, yang ditarah akidahnya hingga hilang kewarasan imannya, sehingga berani mengambil sifat Allah Ta'ala memakai pada dirinya. Para lelaki-lelaki pula yang kecundang dek kepimpinannya, tiada kekuatan menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam keluarga sendiri. Dalam keluarga sendiri tak boleh tertegak kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, malah dibiarkan mengalah dia. Maka kita bimbang, inilah yang terjadi di akhir zaman. Inilah yang terjadi di akhir zaman. Bala bencana turun kerana dosa yang besar itu bermula dengan dosa syirik. Tapi kita tak sedar, kita tak rasa pun benda tu. Kita tak dapat rasakan larangan Allah Ta'ala itu bermula dengan syirik. Dan syirik yang manusia guna hari ini dengan sewenang-wenangnya, dengan sukerianya, dia mengatakan jangan menduakan saya. Manusia apakah ini? Malah perbincangan ini dialihkan dengan perbincangan adatlah ustaz, perasaan manusia perempuan. Isu ta'adud ini sampai sekarang tak selesai-selesai lagi. Masih lagi perasaan masih mendominasi kehidupan, masih tak selesai. Kerana apa? Kerana selagi mana tak kembalikan balik sifat yang dia curi tu, yang diambil itu, sedangkan Allah larang, dia tak rasa takut. Malah dia takut lagi kita tak dapat apa hak dia. Dia tak rasa takut, malah dia bermain-mainkan pula. Kalau orang lelaki dia main-mainkan, takut ustaz, takut duakan isteri anak saya, takut. Ini sifat dalaman, ketakutan dalaman. Mana boleh ada dua ketakutan? Lainlah ketakutan yang melibatkan luaran, diharuskan, malah dibolehkan. Sebagai contoh, takut tentang penyakit, takut COVID, bolehlah, sebab itu melibatkan nyawa. Habis ni kalau menduakan isteri, melibatkan nyawa juga ustaz. Kena pancung, kena kerat, baling periuk belanga, terangkat bumbung, melibatkan nyawa juga. Isteri tu boleh bagi mudarat ustaz. Berapa ramai isteri-isteri berubah jadi harimau jadian, berapa ramai isteri menjadi kingkong jadian, berapa ramai isteri menjadi semua benda-benda keluar, jadi binatang yang lebih teruk daripada binatang. Kenapa hari ini berlaku? Kerana tak takut dengan tegahan Allah Ta'ala. Tak takut. Kahwin dulu tak ingat apa. Ingat apa? Ingat kahwin. Nafsu. Sambung sikit tajuk semalam. Malah semalam saya tajuk tentang buat sebab nafsu. Buat sebab nafsu. Itulah ramai orang kata kahwin dua sebab nafsu. Mula-mula kahwin sebab nafsu dah. Sebab tu jarang kita jumpa perkahwinan yang aman damai. Perkahwinan pertama tu goncang, bergoyang, berombak. Tapi ustaz, dia belajar agama sekadar pengetahuan, tidak menjadi pegangan, tak meresap di dalam jiwa dia. Agama bukan bermain di bibir, agama bukan berada di buku, tapi agama itu fis sudur, di dalam hati. Bagaimana kekuatan Islam nak naik? Bagaimana kehebatan Islam nak naik kalau masih lemah lagi dalam? Hancur, binasa.
habis, tarah. Bagaimana kekuatan Islam nak naik? Bagaimana generasi pejuang-pejuang Islam nak naik? Kalau lahir dari keturunan yang mensyirikkan Allah Ta'ala, lahir daripada keturunan yang takut dengan manusia, dengan makhluk. Inilah yang berlaku di akhir zaman, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ini kerana apa? Gara-gara tidak takut dengan larangan Allah. Tak takut. Buat sebab nafsu. Bila kita tidak kenal Allah, apa natijahnya? Apa kesannya bila kita tidak kenal Allah? Kita akan kenal nafsu. Apa natijahnya kalau kita tidak kenal Allah? Kita akan takut pada nafsu. Apa natijahnya bila kita tidak kenal Allah? Kita akan tunduk kepada nafsu. Apakah nafsu? Perasaan. Apakah nafsu? Emosi. Apakah nafsu? Itulah yang bermain dengan kebenaran, keadaan. Kenal nafsu tu. Bila kita tak kenal Allah, maka nafsu akan jadi besar. Bila kita kenal Allah, kita akan lebih tunduk kepada Allah, maka nafsu menjadi kecil. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi Alhamdulillah. Jadi bantu dulu sebarkan sebelum kita perangat start enjin ni. Kita perangat start enjin ni. Start. Bantu dulu sebarkan, share. Alhamdulillah yang dah share, Alhamdulillah, terima kasih. Kita biarkan sebarkan ilmu ini. Kita tak nak hari ini kita hanya sekadar hanya berpengetahuan agama tapi tidak berpegangan agama. Bila mari dalam rumah tangga, hancur binasa. Bila mari dalam perniagaan kehidupan, hampir huru-hara. Sedangkan agama itu tertegak dengan iman, kemudian laksana dengan amal yang mana diperlihatkan di dalam kehidupannya. Itulah dipanggil akhlak. Itulah dipanggil akhlak. Kalau nak tengok masak matangnya agama seseorang itu, tengok kehidupan dia. Kehidupannya bagaimana? Pertama, kehidupan yang bebas daripada ketakutan makhluk. Iman itu takut Allah. Sifat-sifat dalaman ni, ketakutan yang tersembunyi ini, ketakutan tersembunyi ini tidak boleh wujud. Dia tidak boleh berkongsi dua ketakutan dalam satu masa. Ketakutan yang bersifat mengambil sifat Allah tu, nama-nama Allah. Patut takut dengan nama Allah, takut dengan kasih sayang Allah, takut dengan rezeki Allah, takut dengan kerajaan Allah. Ini tak takut dengan kasih sayang manusia. Manusia ambil habis. Takut dengan rezeki manusia. Nanti manusia curi rezeki, ustaz. Takut dengan kerajaan manusia. Takut nanti kerajaan manusia habis. Takut dengan sifat yang tidak diletakkan pada tempat. Habis. Ini yang berlaku, konflik kehidupan berlaku apabila manusia terhijab jiwanya daripada keimanan yang sebenar. Itu je. Cuma cara olah tu bagaimana? Cara kita nak definasikan semula. Cara kita nak melihat kembali sudut pandang yang sebenar. Sudut pandang keimanan dalam kehidupan. Sebab tu saya namakan kajian kehidupan. Kaji balik hidup ini. Hidup kita ini habis bercampur aduk. Pahaman agama sikit, pahaman barat sikit, tiru-tiru sikit, campur-campur, blend-blend, tip-tip, konon-konon nak bahagia tapi gembira je. Bahagia tu di jiwa, gembira tu di benda, di muzik-muzik, di kata-kata yang indah-indah, dengan golongan yang ramai-ramai, baru semangat, nak ramai baru semangat, seorang tak semangat. Orientasinya kebendaan, mesti dengan kata-kata yang membuai-buai perasaan, mesti kena ada suasana-suasana yang hebat baru semangat. Kalau macam tu, bagaimana para sahabat dahulu? Bagaimana dengan Nabi SAW yang suasananya itu suasana cabaran, suasana ancaman, suasana yang 24 jam diancam, sehingga Nabi wafat. Nabi berperang 800 lebih peperangan. Para sahabat bukan hidup dengan keadaan dibuai-buai perasaan. Mana kata kaedah bawa kepada agama itu, mainkan perasaan, bagi dia seronok, bagi kata-kata yang konon-konon boleh naikkan semangat dia, bagi kata-kata yang naikkan semangat. Akhirnya Islam akhir zaman macam mana? Rupanya dalam diam, ketakutan dalam hati masih tak selesai. Masih tak lagi bongkar ketakutan dalam hati dia. Tersembunyi ketakutan-ketakutan ini yang menyebabkan kita lemah dari dalam, hancur dari dalam. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Kaji balik kehidupan ini. Macam mana nak kaji balik tu, ustaz? Kena ada kaedah.
Kaedah melihat kehidupan itulah dengan kebenaran. Kebenaran ini bersandarkan kepada wahyu Nabi SAW. Wahyu yang diberikan kepada Nabi SAW. Itulah bersandarkan Al-Quran. Ikut kembali kepada taurik yang sebenar. Itulah sifat Nabi SAW. Sifat wajib bagi Nabi SAW. Jadi bagaimana kita nak bangkitkan kehidupan kita kalau masih ada sifat kebendaan? Bagaimana kita nak bangkitkan kehidupan kita kalau masih kita buat sebab nafsu? Saya ingat, saya ulang lagi sekali. Nafsu jangan dikaitkan dengan kahwin dia. Asal kahwinnya nafsu, asal nafsu je kahwin. Nafsu ni pada semua perkara nafsu. Jangan main-main. Semua benda boleh jadi nafsu. Apa nafsu? Kebendaan. Benda ni nak apa? Nak pujian, nak perhatian. Kahwin sebab nak perhatian, nafsu. Memang kahwin nak perhatian. Ada pasangan yang memerhatikan, ada pasangan yang sentiasa memberi kata-kata yang belai-belai jiwa, ada pasangan yang sentiasa memuji-muji, ada pasangan tempat kita berkulu kilir ke sana ke sini, nakkan perhatian. Itu nafsu. Orang bercakap itu kan fitrah, ustaz. Fitrah bendanya kalau fitrah membawa kepada parah, itu bukan fitrah, itu amarah. Kita dah bincang dah. Laluan fitrah dia pergi kepada Allah. Kalau betul dia ikut fitrah, mesti dia menuju pada Allah. Orang yang hidup dengan Allah, dia tiada lagi sekatan dalam jiwanya. Jiwanya bebas, mahardeka. Aidul Fitri, kembali kepada fitrah. Tak terikat dengan duit, tak terikat dengan suami, tak terikat dengan anak, tak terikat dengan susah, tak terikat dengan sakit, tak terikat dengan senang, tak terikat dengan puji, tak terikat dengan keji. Jiwanya sudah ada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Seperti mana tajuk yang pagi ni kita nak sambung. Menyingkapi kesempurnaan nama-nama Allah, Asmaul Husna, di dalam kehidupan kita melalui taurik perbahasan soft. Fitrah mesti menuju Allah. Kahwin nak perhatian. Sebab tu nak menarik pasangan, perhatian pasangan saja. Bercantik-cantik, berhias-hias itu bukannya sebab Allah suruh. Sebab supaya nak tarik perhatian suami. Suami pula Aisyah nak tunjuk perhatian isteri. Masing-masing nak menarik perhatian satu sama lain. Bukan nak narik perhatian Allah. Akhirnya rumah tangga dia porak-peranda, huru-hara, kerak jari, tuan-tuan. Kerak jari, bukan jari saya lah, jari ayam. Kerak jari ayam, tuan-tuan. Kan kalau kerak jari saya kan dipanggil hulu melampau kan. Tapi boleh pun kerak jari. Rumah tangga yang mencari perhatian manusia, dia akan jadi huru-hara, kerak jari, tuan-tuan. Dalam hatinya penuh dengan macam neraka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati dia ada syak, ada penyakit. Kalau tambah lagi sakit. Perniagaan yang nak mencari perhatian makhluk sama, huru-hara, dengki-mendengki, iri hati sana sini, hasad. Lalu keluarlah statement, orang niaga ni ustaz macam tu lah ustaz, hasad ustaz. Naik sikit orang dengki, naik sikit orang dengki. Nak kata orang dengki macam mana? Bukan orang dengki. Dengki itu asbab, tapi musabab yang ada di awal tu kenapa? Sebab nak mencari perhatian lah, supaya hidup berubah, niaga berubah kehidupan. Dulu pakai kereta biasa, bila berniaga tukar kereta. Dulu rumah biasa, bila berniaga rumah cantik. Datang, panggil orang datang rumah, orang tanya, oh niaga maju. Maju. Orang Islam kena kaya, orang Islam kena ni. Padahal nak bagi tahu your living dah berubah. Lifestyle living dia, lifestyle dia dah berubah. Nak perhatian makhluk. Subhanallah. Saya bagi mukadimah dulu. Bagaimana penyalahgunaan nama Allah Ta'ala ni bermaharaja lela dalam hidup kita. Bermaharaja lela. Kahwin nak dapat perhatian makhluk, nafsu. Tak kisahlah kan 1, 2, 3. Bila nafsu, hujungnya jadi apa? Keliru. Ingat, yang ikut nafsu dia makin keliru. Dia makin keliru. Abang sayang saya tak? Sayang tak? Tak sayang. Sayang tak? Tak sayang. Itu dia ulang 20 tahun, dia ulang benda sama. Sayang tak? Sayang tak? Tak sayang. Sayang tak? Keliru. Inilah ikut nafsu dia keliru. Ikut nafsu bercelaru.
Kawan tu suami berempah pulas nak tunjuk sayang dia. Tak mentanglah tak boleh bagi Range Rover tak boleh bagi panggilan-panggilan yang hebat, tak boleh bagi duit. Kita pun pening, ni mesti ada, ni mesti tak sayang. Nampak? Berempah pulas kawan tu, melaburkan diri dia, buat yang terbaik untuk isteri. Tak nak juga. Tak sama macam orang tu lagi hebat. No, tu sampai lebur kawan tu nak menunjukkan sayang. Lala sekali si kata, abang penipu dapat. Ni kes ni kau nafsu dah ni. Nama Allah tu, sayang tu dia pakai kat diri kan. 2 kali 5 kali 2 lah. Yang suami nak jaga dengan harta, yang isteri terjamin dengan harta, sama 2 kali 5 kali 2, sama naik. Ni perempuan ni kena bagi harta baru dia okey katanya. Bagi semua cukup, bagi duit cukup, semua okey. Itu dia faham. Masalah hati. Nampak sidang penonton sedang mata Allah SWT. Perkahwinan ikut nafsu, keliru, bercelaru, hati tak menentu. Kejap kata sayang, kejap kata tidak, kejap mengajuk, kejap ini, tak menentu. Cuaca tu kejap mendung, kejap panas, kejap ribut, kejap tsunami, tak menentu. Dia tak tahu nak jadi apa. Sekeliru, bercelaru, dalam jadi perangai macam hantu. Jangan jadilah hantu jadian. Siba tahap sempat kena satu malam ke satu hari, dia keluarlah jelmaan-jelmaan dia. Yang suami keluar jelmaan dia, yang isteri keluar jelmaan dia, masing-masing belaga jelmaan. Jelmaan tu makin belaga, warga rumah tangga. Saya cerita dulu. Sebab kadang-kadang kita cerita tentang Asmaul Husna, kita menutup hakikat yang sedang berlaku dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Nak cerita yang best-best je. Dah lama kita dengar cerita best-best ni, tipu daya dunia ni. Dapat sekarang pun masih nak dengar cerita best-best lagi. Isteri kena macam ni, suami kena macam ni, semua nak best-best je. Asyik nak tipu, masak-masak tinggal. Guna sifat Allah pula tu, pergunakan sifat Allah demi kepentingan diri, bukan nak memuliakan Allah. Guna nama Allah, sebut supaya dimuliakan oleh suami. Guna nama Allah, sebut supaya dimuliakan oleh makhluk, bukan nak memuliakan Allah. Ini bagi terbuka dulu. Bagi kita benar-benar jujur dalam perbahasan kita. Ini yang berlaku. Saya cerita ni memang ada. Kalau kena Syekh Qadir Jalani rahimahullah ta'ala cerita dalam buku Menjadi Kekasih Allah, dia kata celaka kamu katanya. Celaka kamu katanya. Di saat kamu mengatakan cinta Allah tapi dalam hatimu ada cinta makhluk, celaka kamu katanya. Dalam hatimu ada ketakutan selain Allah, celaka kamu katanya. Nampak tidak? Saya tak suruh manusia jadi sempurna, faham? Saya tak suruh manusia jadi sempurna, tapi kena renung kenapa jadi begitu. Allah pun tak suruh manusia jadi sempurna, tapi gara-gara jahil dan salah guna kuasa, akhirnya jahil, salah guna kuasa. Sebab itulah huru-hara. Kena recall lah. Sebab tu kena berani kaji kehidupan. Sampai bila nak bagi alasan manusia tak sempurna, ustaz? Manusia tak sempurna, kena bergaduh hari-hari. Manusia tak sempurna, nak cakap daripada Allah macam tu. Nanti Allah tanya balik, tak sedar-sedar diri ke? Baru tahu tak sempurna. Dah kalau tak sempurna, kenapa pakai sifat aku? Dah tahu tak sempurna, kenapa pakai sifat aku? Kenapa mengaku-ngaku aku? Dah tahu diri tak sempurna, kenapa mengaku kaya? Dah tahu diri tak sempurna, kenapa mengaku akulah yang disayangi? Jangan silap guna hari bulan, kena balik batang hidung. Dah tahu dah tak sempurna, tetapi masih lagi nak mengaku sempurna melalui sifat Allah. Ini maksud dia. Nampak? Maksudnya begitu. Memang alasan manusia semua kata tak sempurna. Tapi dalam tak sempurna tu mengaku-ngaku tu. Jadi sebab itu saya nak bawa perkara ini, bawa bertendang.
cerita Allah buat tenang ke puan yang rasa tak tenang dengan penjelasan saya ni? Ke puan yang tak bertenang dengan penjelasan saya ni? Perempuan nak dengar cerita Asmaul Husna macam mana? Nak ikutkan perasaan. Selama hari ni dapat iman dengan cara mana? Orang lain dapat iman dengan berjuang bermati-matian. Para sahabat, kita dapat iman dengan apa? Tipu dengan perasaan. Asyik bergaduh kena tipu je. Nak cakap macam mana bab iman ni? Ni saya cerita bab iman ni, bab foundation. Dia ada 3 fasa. Fasa masukkan pasak. Sebab tu sampai sekarang hidup huru-hara, hidup goyang macam ni Pasak tak betul, nak masuk pasak dia kena lembut-lembut, kena gosok. Mana boleh masuk pasak macam tu? Tak masuk. Sekarang ni kita nak masukkan pasak ni, foundation ni, dia kena ketuk, ketung kentang. Kalau benarlah sampai ke jiwa, pasti takut dengar tu, Allah sedar, ya Allah aku takut. Nampak tak? Ini kebenaran. Dah lah Asmaul Husna tu dilagukan, bagus dah. Dinyanyikan ikut perasaan lagi. Nampak? Iman tertegak dengan keyakinan. Kalau tak kena belasah dengan kata-kata, diuji dengan tangisan, diuji dengan penipuan, diuji dengan manusia, menangis juga. Ujian datang lagi kasar tau. Ya. Janganlah marah. Kalau tak marah pun selama ni marah juga tak? Puan Nur Hashimah, selama hari ni kalau tak marah dalam mengaji pun, marah orang selalu tak? Bergaduh dengan orang selalu tak? Bergaduh dengan suami selalu tidak? Sama je. Mengaji elok. Ngaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji elok ni. Ngaji elok. Okey, baik, tak apa. Mari kita tengok. Ramai tak sanggup mai. Mari saya nak bagi satu analogi. Saya nak bagi satu analogi puan. Sebab ini akhir zaman berlaku ni, saya faham. Ramai yang faham mengaji itu dengan cara lembut. Okey, tak apa. Saya nak bagi tahu. Ketika mengaji lembut ni mengaji ni. Tapi siapa yang keras dalam kehidupan? Siapa yang berani lenting angkat tinggi suara dengan suami? Siapa? Siapa yang banyak bergaduh dengan manusia? Siapa? Nampak tak? Dalam mengaji elok ni, ustaz mengajar elok, dia lembut, dia sabar ya. Kita ni kena ada Allah, mari kita sama-sama tengok. Okey, pertama sifat Allah, okey, yang kedua sifat ini, okey, yang ketiga sifat ini. Okey, sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, Allah ni sifatnya pemurah, sifat dia penyayang. Okey, sifat penyayang ni kita kena jadi orang yang penyayang. Okey, penyayang ni Allah sayang. Biarlah kita buat macam mana pun Allah sayang, ya. Perempuan semua kita kena jadinya orang yang disayangi Allah. Okey, marilah sama-sama kita tengok macam mana Allah sayang kita. Hidup ni penuh dengan kasih sayang perempuan, ya. Sayang itu adalah macam mana menjadi yang orang yang diperhatian, ya. Okey, baik, sayang ni ada sifat yang mesti kita kena ada. Kita kena, suami isteri kena sayang menyayangi. Sayang menyayangi itu mestilah masing-masing kena tahu peranan masing-masing, ya. Okey, Allah SWT ni sifat dia penyayang. Allah Ta'ala ni sifat dia penyayang. Jadi penyayangnya Allah Ta'ala itu menyebabkan kita hari ni kena jadi orang penyayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak kata ketika bagi tahu macam tu, berapa ramai bergaduh? Berapa ramai bergaduh? Saya nak bagi tahu. Jadi akhirnya agama hanya menjadi mainan perasaan je lah. Mainan perasaan. Mainan perasaan. Okey. Sedang penonton sedang maaf Allah.
Oh, malaikat dalam kubur tanya, Marabuka, Marabuka, Waman Nabiyuka. Ambil kena bang, boom kena. Tak boleh jawab. Allah tak boleh jawab. Okey. Alhamdulillah. Tak, biasa gitulah. Biasa kita tengok penyampaian. Lagi sekali cuba komen copy paste surah Al-Fatir ayat 5. Surah Al-Fatir ayat 5. Tekan mata. Betul. Surah Fatir ayat 5. Surah Fatir ayat 5, cuba tengok apa maknanya. Betul. Surah Fatir ayat 5, Allah kata jangan sampai manusia tertipu dengan dunia. Jangan sampai syaitan yang pandai menipu itu menipu tentang Allah. Jangan sampai. Surah Al-Fatir ayat 5. Ini sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik ni. Allah bagi warning dah dalam surah Fatir ayat 5. Jangan sampai kehidupan dunia ada. Terima kasih Puan Noris. Tengok. Mari kita tengok. Kenapa Ustaz tegak? Tak apalah, saya raikan juga. Minta maaf ya Puan Raya. Bukanlah kata apa. Saya nak bagi tahu. Tak apa, ada uslub. Saya boleh terangkan. Saya terangkan. Macam Tuan Nona, Puan Hashimah tadi, saya boleh terangkan. Ada sebab. Sebab tu marah tu ada tempat dia. Marah bertempat. Bukan marah tertegas. Cuba tengok Al-Fatir ayat 5 tu. Cuba perhati. Cuba kita tengok. Jangan sampai kehidupan dunia memperdayakan kamu kemudian hidup dunia ni, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah dan lalu kamu lalai dan menderhaka. Nampak? Jadi maknanya dia garang ni, kalau marah ni sebenarnya memang tak bagus. Nabi cakap la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Masa marah ni, bab dunia jangan marah. Okey, baik, sini kita cerita. Tengok. Bab dunia, biasa kita bab dunia kita marah-marah, betul tak? Kita biasa marah bab dunia. Bab tak dapat apa yang kita nak, kita marah. Bab suami main nak kahwin lagi, dunia lah tu, marah. Bab makan tak cukup, marah. Bab lambat beli barang, marah. Bab dunia kita marah. Tapi bab agama kita tak marah. Kita tak marah. Kita silap. Sebab kemarahan kita banyak kepada dunia. Sebab tu bila dengar agama bagi macam tu, kita rasa macam, kenapa ni? Ramai. Sebab tu tak ramai yang sanggup untuk berhadapan kajian agama yang begini. Straightforward. Kita cuba nak tarik, tapi tak boleh. Sebab kajian hikmah, kajian akidah, kajian tasawuf ni memang dia macam silap lah. Dia bagi macam tu. Sebab kebanyakan kita akan marah dengan benda-benda dunia. Pantang aku kacau benda barang-barang aku ni. Pantang aku. Pantang anak kena kacau. Pantang suami kena kacau. Pantang berniaga aku kena kacau. Pantang aku tak dapat apa yang aku nak. Benda dunia kita pantang, kita marah. Bab dunia kita cukup marah. Calah sikit, baju baru beli. Datang kat anak, pum, terkoyak. Nak cakap apa? Baru beli ni. Dengan keringat kita beli, susah payah kita, terkoyak. Kita agaknya kita sebat anak kita tu. Kita belanting lah. Itu marah yang tak betul suami-suami. Marah benda dunia. Tapi kalau isteri main perasaan tak marah pula tu. Tak berani nak marah. Tapi kalau bab dunia marah. Beria marah tu. Dia patut bab dunia yang tak payah marah. Saya bab dunia tak ada. Lantaklah apa nak ni. Okey, it's okay. Tak percaya tanya. Bab dunia is okay, tak heran. Malah saya marah pula orang yang bising-bising bab dunia ni. Apa bising-bising ni? Bab dunia yang kita tak marah. Ini tidak, kita bab dunia yang kita nak bergaduh.
Itu tak kena, ni tak kena, tak puas hati sana, tak puas hati sini. Kan kita tertipu. Sebab itu kelembutan itu yang menyebabkan kita mengingatkan bahawa yang mana kelembutan Allah tu lembut saja. Akhirnya kita duk belajar dengan Allah ni lembut. Akhirnya kita ambil kesempatan atas kelembutan itu. Agama diterapkan dengan kelembutan, sedangkan agama bukan sekadar kelembutan. Agama itu ada larangan. Yang saya tengah cerita ni adalah larangan. Bila larangan, sebenarnya itulah hikmah. Puan-puan, sidang penonton, tuan-tuan dan perempuan sedang penonton Allah SWT, cuba tengok. Kalau hari ini di depan itu ada dia panggil gaung, anak kita berlari nak masuk gaung, malah kita kesentap dia sebab jatuh nanti. Nampak? Itulah sayang. Terbakar, ada kebakaran, kita nak selamatkan anak kita keluar daripada kebakaran api, kita akan bawa lagi sentak. Beginilah dia kita selamatkan pada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Mana api neraka dulu tau. Cerita bab syurga saya akan cerita lembut, seronok. Cerita syurga jangan main-main. Seronok cerita syurga. Rugi ya Allah, rugi. Cerita syurga macam ini lah. Masya Allah syurga. Kat sana ya Allah sayang tak habis-habis. Sayang je. Lepas sayang. Tak tidur. Seronok. Pipi anjal, cantik. Tengok isteri tak puas-puas. Tengok. Ya Allah. Seronoknya. Nampak? Ada part kita cerita seronok. Ada part kita cerita tegas. Dalam bab larangan, mengguna nama Allah, saya nak bagi tahu. Kenapa saya mula tegas tadi? Sebab saya bawa satu keadaan yang mana salah guna berlaku. Salah laku, salah guna, salah faham, yang menyebabkan Allah marah, Allah murka. Yang saya mulakan tadi, yang saya marah itu, bagaimana larangan Allah kita tak takut. Larangan Allah jangan menduakan Allah, betul? La tusyrik billah. Ada kita takut mensyirikkan Allah? Tak ada. Sebab Allah kena tangan orang yang sergah ni, orang yang marah. Nampak? Larangan menduakan Allah. Ini bukan larangan kecil-kecil, tuan-tuan. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi ini yang kita nak tegaskan dalam hidup kita. Larangan-larangan yang betul-betul Allah marah. Allah ni maha cemburu. Allah lagi cemburu. Jadi ini yang kita nak letakkan balik. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi memang, jadi syaitan ni surah Fatir ni boleh jadikan reminder. Surah Fatir reminder. Ini antara ayat yang benar-benar Allah bagi tepat. Allah kata jangan sampai syaitan menipu tentang Allah. Nampak? Kita dah tak buat maksiat dah, ataupun kita buat benda maksiat, contoh kita marah suami kita, padahal tu dosa derhaka. Dalam bahasa mudah, derhaka gila tu. Tinggi suara tu, ya Allah, ya ampun, tinggi dia suara. Malaikat celaka. Lagi tak minta maaf, celaka. Allah marah. Tapi kita anggap tak apalah, hati, zat, perasaan Allah tahu. Sedangkan syaitan kata tak apa, okey tu. Padahal Allah marah tu. Jangan main. Sebab kita tak rasa larangan Allah itu satu benda yang menakutkan kita. Kita dah lama dah ditakutkan dengan makhluk. Kita dah lama sangat tenggelam dengan ketakutan makhluk. Sebab tu ketakutan Allah tidak diendahkan. Kita dah lama disergah dengan kemarahan manusia. Sergah manusia marah. Kerana kebendaan, bergaduh. Nampak tidak? Selalu bergaduh, asyik tengok orang berebut, bini berebut laki kan. Bergaduh, kita nampak. Tu sebab manusia marah lah tu. Kemarahan manusia yang berparang-parang, bertarik-tarik rambut, keluar tu, berhedik sana, hedik sini. Itu sebab manusia marah lah tu. Tapi kita tak jumpa lagi orang angkat marah sebab syirik tak? Bergaduh sebab apa ni Ustaz? Sebab syirik ni. Ada tak? Tak ada. Bergaduh sebab berebut harta benda ada. Adik-beradik bergaduh sebab harta. Adik-beradik bergaduh sebab harta benda ada. Ada. Adik-beradik bergaduh sebab nak jaga mak ayah ada tak? Ada. Adik-beradik bergaduh sebab apa semua benda yang tak dapat. Faraid tak sama. Bergaduh, bunuh-bunuh pun ada.
Suami isteri bergaduh sebab harta. Ada tak? Ada. Marah-marah, tengking-tengking. Kita tengok kat viral. Orang rentak barang, lesen tak berlesen, datang bandaraya semua marah bergaduh. Kita selalu tengok pergaduhan pada kebendaan. Kita selalu sangat tengok anak beranak bergaduh, anak bergaduh dengan bapa. Kita selalu sangat mata ni disajikan dengan pergaduhan benda. Kita tak nampak bagaimana kemarahan yang lebih besar tu bukan sebab benda, apabila manusia menduakan dia. Tapi tak nampak benda tu. Sebab tu dalam perbahasan saja, dalam perbahasan agama saja kita akan jumpa balik benda ni. Sebab bila keluar je, semua nampak benda balik. Orang bergaduh. Kenapa ni bergaduh? Sebab hak saya tak dapat, ustaz. Sebab apa bergaduh? Sebab saya punya ni, gini-gini. Semua benda. Tak ada sebab apa bergaduh ni. Saya syirikkan Allah, ustaz. Teruk saya kena tadi. Suami saya marah saya sebab saya syirikkan Allah. Kita dengar pun sedap. Nah, ni kenapa bergaduh? Dia tak layan saya, ustaz. Tak masak apa yang saya nak. Dah lama. Dah lama kita disajikan dengan keburukan-keburukan dunia. Sedang penonton yang dimata Allah SWT. Khair. Jadi mari kita lihat sambungan. Kita dah masuk pada bagaimana perbahasan siddiq. Sebab tu perbahasan ni dia kena tegas sebab dia siddiq. Siddiq ni yang ni membongkar kebenaran dan membenarkan. Alaikum bisiddiq. Fa inna siddiq yahdi ilal bir wa inna bir yahdi ilal jannah. Kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Nak jadi baik ni tuan-tuan, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, bukan dengan fikiran. Kalau fikiran, kita boleh jadi baik dah. Sebab takkan tak boleh fikir. Dah besar panjang orang panggil. Takkan tak boleh fikir nak besar panjang. Dah besar panjang, kenapa tak boleh fikir? Tapi kebaikan itu datang dari hati yang sedar. Sebab tu jangan terkejut. Kadang-kadang umur tu nampak dah senior dah, tapi perangai macam budak-budak. Memang macam budak-budak. Perangai nampak umur senior, tapi perangai macam budak-budak. Sebab iman dia tidak matang. Kematangan seseorang itu diukur dengan keimanan dia. Ingat, saya ulang lagi sekali. Iman mematangkan hidup seseorang itu. Selagi mana iman dia tidak matang, selagi mana iman dia tidak masak, tidak faham, maka perangai dia akan kebudak-budakan. Kita akan nampak. Maka bila iman dia tidak matang, tidak sedar, maka kebaikan tu akan jadi macam budak-budak lah. Asyik saya je nak buat baik, macam budak-budak. Sebiji macam budak-budak. Budak-budak macam tu lah. Bila suruh buat baik dia bertolak-tolak. Lepas tu mengajuk. Macam biji macam budak-budak. Balas lebih teruk pada budak-budak. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini kalau kita lihat bahagian. Bila kata kebenaran, kita nak kaitkan dengan bahagian Asma'ul Husna di dalam kehidupan manusia. Baik, di sini ada kupasan sedikit. Merujuk pada kitab Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs karangan Imam Ghazali rahimahullah, pentahqiqnya ada Dr. Said Hawa rahimahullah. Khair. Jadi, baik. Maka di sini kita dah sentuh tadi. Kita kena faham bila kata ikut nafsu itu adalah apabila kita pergi kepada kebendaan. Mana nakkan diri, nakkan benda, nakkan dunia. Khair, di sini cara kita nak keluar daripada kebendaan ke dunia ini, kita berbalik dengan nama Allah. Inilah jalan yang paling mujarab, paling mustajab untuk mengelakkan diri kita ataupun hati kita terperangkap dengan nafsu. Baik, dalam ini contoh kata Imam Ghazali Ta'ala mengupas tentang nama Ar-Rahman. Allah itu Ismul Azim. Kita kena ta'zim dengan nama Allah. Malah dengan nama Allah itulah meliputi segala-galanya. Bila kait dengan Ar-Rahman, itulah Maha Pengasih. Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih. Iaitu bila kita nampak pengasih pada manusia, maknanya itu sebenarnya adalah menyatakan pengasihnya Allah. Itu je cara dia. Jadi memandang bahawa apabila Allah Ta'ala yang memberikan sifat Ar-Rahman itu pada diri kita tanpa diminta, mengapa diri kita melakukan kemaksiatan pada Allah? Itu cara dia. Allah menemukan suami isteri. Allah temukan dengan Ar-Rahmannya, bukan dengan sifat kita ya, dengan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Tidak cukup dengan itu, kata Imam Ghazali Ta'ala, dengan sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maha Penyayang, Allah Maha Penyayang, bukan suami yang penyayang. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Dengan dua sifat ini ditemukan kita, maka kenapa kita membawanya kepada maksiat?
Kenapa kita nak menduakan sifat ini dengan diri kita? Itu cara dia. Tadi bila kata sebut tentang maha pengasihnya Allah Ta'ala pada manusia dengan menjadikan manusia itu bersifat pengasih, menjadikan manusia itu bersifat penyayang, dapat suami yang penyayang, dapat suami yang pengasih. Awal-awal tu mana ada awal-awal dia terus dah buat laporan? Ada orang kahwin awal-awal kahwin je dah buat report pergi pejabat agama. Apa hal? Suami saya ni tak pengasih lah ustaz, tak penyayang. Tak ada. Dia biasanya masuk bulan pertama. Nampak? Dia dah masuk sikit. Kalau paling cepat tu bulan pertama lah. Bulan pertama dah meragam dah enjin. Ataupun tahun pertama, tahun kedua dia mula nampak makin hilang. Kenapa makin hilang? Sebab apa? Sebab tiada bahagian Allah tu. Dia tak nampak. Sepatutnya ketika bertemunya suami isteri itu adalah kerana sifat Allah, bukan sebab dari mata jatuh ke hati, kerana kita ni serasi, kerana youlah sebahagian dari diri saya sebahagian dari kamu, kita dipertemukan, tiada siapa lagi yang layak bersama saya je ada dua. Nampak? Dia buat statement-statement yang ikut barat. Apa? Ikut barat Romeo and Juliet macam tu lah. Kamu sebahagian part of my life. You are sebahagian nafas saya. Bila awak datang, awak menyempurnakan hidup saya. Mana ada? Rujuk surah Ar-Rum ayat 21. Jadi maknanya ketika sepatutnya, sebab tu sebelum masuk ke alam perkahwinan, nikah, itu dia kena tauhid dulu. Sebab tu bila tauhid itu tidak dipasakkan dalam hati, bila dia kahwin, hara hidup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Tanya asas agama, asas akidah pun goyang. Tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama juga dengan melihat anak. Melihat siapa saja yang ada sifat Rahman Rahim. Itu sebenarnya Allah nak terjemahkan sifatnya. Dipanggil tajalliyat, tajalli. Allah terjemahkan sifatnya pada manusia. Allah terjemahkan sifat Ar-Rahmannya pada suami isteri. Allah terjemahkan sifat Ar-Rahimnya pada suami isteri. Nampak? Itu cara dia. Dah tahu pun entahlah. Cuba kan tak tahu. Itulah yang dia buat dibuai dia. Nampak tak? Tu yang 20 tahun nak bercerai tu betul Puan Zunaidah Daud. Sebab dia bermain kata-kata saja. Kata-kata yang melalui perasaan kebendaan. Perasaan tu nafsu. Ni katanya kahwin satu pun nafsu. Kahwin satu nafsu. Bila menjanjikan kata-kata, menjanji bulan dan bintang, ayat manis, pick up line orang kata. Puji, bukan puji Allah. Puji isteri dia. Dia sebut Allah juga tu. Tapi pada sama, dia selesa dengan isteri dia, bukan dengan Allah. Hati-hati. Nampak kat dunia selamat, nanti kat akhirat jangan. Habis Ustaz, adakah kita nak benci-membenci? Mana boleh. Bukan maksud suruh benci-membenci. Bila kata ada sifat pengasih penyayang, maknanya kena amanah membawa sifat pengasih itu. Bawalah keluargamu dengan pengasih dan penyayangnya. Lalu zahirkan penyayang itu dengan sifatnya, bukan sifat kita. Bila kata sifat penyayang Allah, okey, baik tengok. Bila kata kita kait dengan Allah, sayang tak habis, kasih pun tak habis. Jadi jangan kaitkan dengan habis. Ini bila kaitkan dengan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah. Jadi bila sifat Allah, ni kaitkan dengan sifat 20. Kekal, Qadim, kekal. Jadi sayang Allah pada manusia kekal, kasih Allah pada manusia kekal. Jadi kalau kita duduk dengan kasih sayang Allah, maka kekallah rumah tangga itu. Itu cara dia. Bila kekal, ada kasih sayang, jangan teragak-agak nak belai suami tu. Jangan kata dah berumur dah Ustaz, buang terbiat. Tu nampak tak faham lah tu. Habis belai waktu muda juga. Tu orang lelaki tu duk fikir nak cari muda tu. Belai lah. Ini suruhan Allah, tak payah ajar pun. Ada pula yang sahabat nak mengajar tu, pelik benar lah bunyi. Dia fitrah, ni datang fitrah. Belayan tu fitrah. Memang sifat manusia dia nakkan belayan, fitrah. Tapi yang ceritanya sekarang, belum faham dah belai. Belum faham dah belai dah. Tu long lay tu. Long lay tumbang terus. Tak ada imun dah bagi makan sedap-sedap. Dah lama penyakit. Dia kena protect dulu. Protect dengan nama Allah. Bila kita faham, aku belai ni sebab nak menjalankan tanggungjawab. Allah Maha Penyayang. Aku nak sayang isteri aku.
Kenalah sayang sungguh-sungguh. Jangan acah-acah sayang. Janganlah tersayang. Ini datang perbahasan tersayang tu. Tak ada yang malunya selagi benda tu syariat. Puan Yati, tak ada malu-malu. Malu tu bila buat benda yang haram. Tengking suami patut malu. Tengking suami patut malu. Tu haram. Terbawa-bawa dengan drama sinetron. Itulah dia tu. Betul, terbawa-bawa dengan drama. Sayang sungguh-sungguh. Belai sungguh-sungguh. Sebab apa? Sayang Allah, bukan sayang suami. Nampak? Saya olah balik. Larat tak nak buat. Ustaz tegas. Ni saya bagi ni. Kan jangan tak buat pula. Balik rumah tu. Pergi impik suami tu. Bang, pelai dia. Apa hal ni? Buang terbiak kamu. Nampak? Pening kawan. Tapi itulah tugas. Cuma kita buat waktu dulu, waktu muda je kita buat. Sebab apa? Kita nampak sayang itu muda. Sayang di saat muda je. Tu nafsu lah tu. Itulah nafsu. Dah tua-tua, tak payahlah katanya. Ish, buang terbiat katanya. Ada macam tu fikir. Kita ni hamba Allah. Kalau bekerja dengan Allah yang Maha Penyayang, Allah penyayang tu kekal kan? Selagi mana bertuhankan Allah yang Maha Pengasih Penyayang, wajib sayang sampai mati. Sayang sungguh-sungguh. Layan sungguh-sungguh. Kesian tu dengan kasih sayang. Jangan ubah statement. Kesian tu sebab kita dah rasa lain macam. Kesian. Saya layan lah. Orang putih banyak buat. Tu kita belajar orang putih tu. Nampak? Sebab kita terdoktrin sayang belai-belai ni waktu muda je. Kita nampak yang buat pun orang muda kan. Orang muda-muda. Kita pun tengok muda-muda kita. Betul tu tu. Tu yang tawar hati tu. Tawar hati, tawar itu, tawar ini. Nah, belai ni bukan kata belai. Ya Allah, takkan nak ngajar. Dah pandai dah. Dah otak-otak dah pun. Faham-faham lah belai tu apa. Dengan cakap elok-elok. Pandang muka elok-elok. Itu nama belayan. Sebab apa? Sebab kita takutkan Allah. Sebab takutkan Allah. Nampak tidak? Takutkan Allah. Kenalah layan. Sebab ni yang payah nak buat ni. Bila kita bagi akidah, nak buat dah rasa kekok. Betul tidak? Kita sekekok nak buat. Sebab kita dah didoktrinkan dengan ada certain individu yang menterjemahkan sayang itu dengan perbuatan. Kita bila didedahkan dengan perbuatan, tak ada pula orang marah tu. Yang berpeluk-peluk depan orang ramai tu okey pula. Suami isteri berpeluk-peluk depan orang ramai, okey ke? Mana boleh? Ini suruh buat bagi tahu orang, buat diam-diam dah lah. Awak pun sendiri buatlah. Nah, gitu. Okey, baik. Cerita sekarang ni sayang sungguh-sungguh ni taat. Okey, baik. Sekarang ni bila kata okey fine. Baik, begini sedang penonton sedang mata Allah SWT. Bila kita kaitkan ni nama bahagian nama Allah ni. Bila sayang seorang isteri, mari kita simpulkan. Pening pula Ustaz, macam mana pula Ustaz nak bela-bela ni? Pening ni Ustaz kata. Faham. Islam tu bukan menyusahkan kita. Islam bukannya teori yang duk barat bawa yang mula pula cara nak kena dodoi suami. Tak payah. Benda tu tak diwajibkan pun. Tak wajib ke Ustaz? Tak, kalau suami tak minta tak wajib lah. Dia jadi wajib kalau suami minta tu. No. Kena pula suami tu datang dia punya datang dia kata apa? Awak di sini dodoi abang tidur. Ya. Kena buat. Dodoi tu macam mana? Dodoi lah macam awak dodoi cucu tu. Sudah. Nah, kita orang lelaki pun faham. Sebab tu Allah bagi orang lelaki ni, dia sebenarnya sifat lelaki bukan suka kena belai pun. Sebab apa lelaki ni bukan suka sangat kena belai? Sebab ni nak hadapi macam tadi lah. Dah peringkat sampai peringkat kita yang dah tak akan belai dah. Kita takkan masuk peringkat nak kena belai 24 jam, kena berkepik jalan. Time muda boleh lah. Itu time nafsu-nafsu tu. Jalan nak pegang tangan tu, kalau boleh pegang biar berpeluh tu. Bila pegang lepas berpeluh-peluh, menitik-nitik peluh. Ni, jalan ni pegang tangan. Tak payah pun tak apa. Dia panggil cinta orang otai-otai panggil. Orang otai-otai tak perlu macam tu. Jadi sebenarnya apa sayang itu? Kalau balik kepada sifat Rahman Rahim ni, apa sayang itu? Baik. Di sini, kita buat simpulan. Ni untuk perempuan dulu, isteri. Sayang yang dimasukkan di sini adalah mentaati suami. Cukup.
taat suami, buat suami suka, dah. Jangan buat perangai. Isteri-isteri tak payah buat perangai, dah, cukup. Nah, sebab belayan ni bukan kena 24 jam. Tak payah nak kata ya, awak lah gini. Yang suami pun, ya Allah, getik dah cakap macam tu dah. Kan cucu dengar kan, cucu dah cakap macam tu. Tok Wan cakap apa tu kata. Tak ke pening depan cucu cakap kan, ataupun gini. Tak, bukan begitu. Taat je. Taat ni maknanya menyenangkan urusan suami. Dah. Tanda seorang isteri sayangkan suaminya, dia taat dengan suaminya sungguh-sungguh. Dia mudahkan urusan makan minum suami, dia mudahkan. Dia mudah semudah-mudahnya. Dia tak nak cara dia tak nak banyak mengajuk, dia tak nak banyak mengungut. Dia dah tak ada, dia dah mudahkan urusan. Tak apa bang, it's okay bang. Okey je. Subhanallah. Ini. Walaupun dia tak belai, itu dah terbelai dah. Suami akan rasa macam, baguslah isteri aku ni. Tak apa bang, alah bang, kita dah lama dah otot-otai dah bang. Takkan lagi nak ngada-ngada lagi, tanya kan. Saya tahu, nampak? Gitu. Itu cara dia. Jadi sayang tu dia jadi sungguh-sungguh, dia tak ada nak ter-ter dah. Sebab dia buat ketaatan. Sebab di sini kata Imam Ghazali rahmatullah kata menampakkan, memandang kemaksiatan yang terjadi muka bumi ini merupakan kemaksiatan baginya. Maknanya memandang kemaksiatan, maknanya jangan buat maksiat dengan kasih sayang Allah ni. Allah bagi Rahman Rahim, jangan buat maksiat dah. Jangan buat suami tak suka, tu maksiat. Itulah kasih sayang. Kalau betul sayangkan suami, jangan buat suami tak suka. Itu je. Jangan buat suami tak suka. Okay, berbalik pada suami pula. Habis Ustaz, tanda suami sayang isteri. Tanda suami sayang isteri, tolong didik isteri. Dah. Bukan tanda suami sayang isteri, kau pegang tangan dia, kau lepek-lepek kat muka, kau gendong-gendong hulu hilir sana sini. Mas kena Allah tidak, apa pun tidak. Dia nampak dia hanyut dengan belayan dan kata-kata manis, janji-janji bulan bintang kamu tu, yang mengatakan kita jumpa di syurga dia, yang Allah sayang kita ni, yang kita jumpa di syurga ya. Jumpa syurga rupanya cek-cek, bila scan, malaikat scan hati isteri tu, sayang suami lebih daripada sayang Nabi dan Rasul, Allah dan Rasul. Malaikat scan hati isteri, bila malaikat scan hati isteri, tengok suami kasih sayang yang utama, habis, bye-bye. Time itu suami nak selamatkan isteri macam mana? Kalau dah syirik nombor 1 dia buat. Sebab tu suami yang betul-betul sayangkan isteri dia, bebaskan isteri daripada penyakit hati. Buatlah macam mana, nak rendam ke, nak kelorok ke, nak beruih ke, kalau betul-betul sayang, pastikan isteri itu bebas daripada penyakit hati. Jangan ada hasad, jangan ada iri, jangan ada cemburu. Cemburu tu hasad dia tu. Jangan ada hasad, jangan ada iri, jangan ada sum'ah, jangan ada sombong, jangan ada takjub, jangan ada hubbul mal, jangan ada hubbud dunia, syahratut ta'am. Ya Allah, banyaknya Ustaz. Tu nama tugas suami banyak. Bukan tugas suami banyak nak nguruhkan isteri tu. Makan minum ni sikit je. Dia bukan makan ikan jos, bukan makan ikan jerung, dia bukan makan satu talam besar. Dah. Yang payah nak menguruskan tu penyakit hati tu. Kejap mengagam, kejap mengajuk, kejap jadi gini. Suami kena pandai ruqyah. Nampak? Ya, kalau suami tak suka, minta maaf. Isteri solehah itu adalah meminta maaf sebelum suami tanya. Itu Nabi kata, minta maaf je, tak rugi pun, tak habis pun apa yang ada kat kita dengan memulakan minta maaf. Itu calon isteri solehah tu. Tak apalah. Yang jadi masalahnya, okey, ni kena faham strata neraka. Bila puan dah tanya tu bagus ya. Baik, dia gini. Jangan isteri yang tak puas hati dengan suami. Suami mungkin kadang-kadang dia ada ragam dia, wire tak betul dia kadang-kadang tu, tidur nak marah isteri. Lantak dia nak marah, biar. Yang jadi jatuh neraka tu apabila isteri tak puas hati dengan suami. Itu jatuh neraka. Bila suami marah kat isteri, itu kadang-kadang adalah benda yang dia tak kena. Jadi isteri yang baik, isteri yang ada sifat Rahman Rahim ni, dia akan tanya suami dia, bang, apa yang saya silap bang? Tak apalah bang, saya lah minta maaf, mungkin saya ada gini dah. Yang penting isteri jangan ada tak puas hati dengan suami. Suami tak puas hati, tu lantak dia je. Sebab tak jatuh neraka. Jatuh neraka bila isteri tak puas hati dengan suami. Sama dengan anak. Mak ni, dia kadang-kadang adalah ragam mak kan. Sebab mak ni kan raja.
Ayah kan raja, dia king. King ni dia nak penuhkan dia punya keperluan dia, tak semua boleh. Dia akan ada tak kena hati. Kadang-kadang ada tanya, Ustaz, mak saya tak puas hati, itu tanya gitu. Mak ayah tak puas hati itu hak mak ayah tak puas hati. Anak jangan tak puas hati dengan mak. Contoh, mak tak puas hati dengan anak tak puas hati. Oh, mak ni tak puas hati dengan kita pula. Dia melawan. Tu baru jatuh deraka. Deraka ni apabila yang pimpinan, anak atau isteri tak puas hati. Isteri tak puas hati dengan suami. Tu deraka. Isteri deraka. Ni suami nak kahwin lagi tak puas hati. Yang tak puas hati tu deraka tu. Hati-hati. Tak bagi tak kahwin tak apa, tapi tak puas hati tu deraka. Boleh jangan tak puas hati. Kalau dia puas hati, bagilah. Nampak? Walaupun dalam hati marah, dalam hati isteri tak boleh lah marah. Kalau dah kata jangan tak puas hati, janganlah dia marah dalam isteri. Tak boleh. Siapa cakap? Allah cakap. Suami marah isteri tak? Sebab suami nak marah. Yang jadi dosa tu, itu suami. Kalau suami marah isteri tanpa sebab, suami lah apa dosa ni. Isteri tengah elok, diam-diam, balik-balik kena marah. Tu mana suami cabut wayar. Jadi sekarang ni, tanggungjawab suami yang tak betul tu, bila dia mengabaikanlah pendidikan. Bila mendidik, mesti dia akan ambil tahu nafkah semua. Saya faham soalan tu. Abaikan nafkah, abaikan giliran. Makna kalau mendidik pun tak pandai, maknanya apa? Maknanya dia akan culaslah tanggungjawab yang lain. Nampak tak? Suami kalau betul sayangkan isteri dia, dia kena didiklah isteri dia. Kalau nak didik, kena bagi contoh tauladan lah. Mana boleh seorang pendidik bagi contoh buruk? Nak didik isteri, tapi abaikan tanggungjawab, abaikan giliran, abaikan nafkah, tapi nak didik. Tak jadi macam tu. Kalau betul-betul dia nak didik isteri dia, dia mesti akan berubah perangai dia. Dia akan belajar, dia cari tok guru, dia nak menuntut ilmu, dia nak mendalami ilmu. Dia didik isteri dia. Baik, nak didik isteri ni pula adalah mendidik supaya tidak ikut nafsu. Yang susah didik isteri ni adalah nak menundukkan nafsu. Tadi, nafsu amarah dia, nafsu lawamah dia, nafsu mulhamah dia, hubud dunia, cinta dunia, hubul mal, cinta harta, syahratut ta'am, suka kepada makan, lepas tu riaknya, lepas tu ujub dia, lepas tu sum'ahnya. Ini semua ni ada ke isteri. Jadi suami kena pastikan sifat-sifat tu tak ada dalam diri isteri. Jadi sebelum suami nak pastikan, suami kan tak ada dululah sifat tu. Macam mana nak mendidik isteri jangan syirik kalau suami syirik? Jangan syirikkan Allah, tapi dalam hati takut duit. Takut duit. Suami ni tak boleh goncang, goyang kepala lutut kau dengan duit tu. Tumbang, bam. Kena ada duit. Kena ada duit. Tak ada duit susah. Tak boleh. Jadi bila seorang suami, Ar-Rahman Ar-Rahim ni terjemahannya dengan mendidik isteri. Macam mana pun suami kena berusaha. InsyaAllah saya melihat ramai orang bagi alasan payah didik. Tak, sebenarnya belum mendidik sebenarnya. Kalau didik sungguh-sungguh, Allah pasti tolong. Melainkan kalau isteri tu tak nak dididik. Kalau tak nak dididik, dari awal lagi kita dah kenal dia, orang jenis tak suka dididik. Kalau tak dididik, simpan buat apa? Simpan buat apa orang yang tak nak dididik? Macam pelajar lah, masuk sekolah, suami-suami cuba. Ni saya cerita ni kalau dah lama tu, mana boleh didik lah. Ni maksudnya kalau dah tak nak didik, kalau tak nak dididik, macam sekolah lah, simpan pelajar yang melawan buat apa? Tanya dia, awak nak dididik ke awak nak melawan saya? Suami, ni saya bagi tip ni. Awak nak mendidik ke awak nak melawan? Awak nak didik ke awak nak melawan saya? Kalau kata saya nak dididik, okey, nak dididik, buat cara nak dididik. Kalau nak melawan, ni cara nak melawan. Orang melawan, dia ilmu tak masuk. Sebab tu isteri-isteri, tolonglah jangan jadi isteri yang melawan. Jangan jadi isinya aba wastakbar. Walaupun suami itu banyak silap dia, janganlah kesilapan suami menyebabkan isteri jadi iblis. Banyak kelemahan suami itu. Tahu? Tak semua suami boleh mendidik. Ada isteri cakap lah, tak semua isteri suami boleh mendidik.
So tak ada suami boleh mendidik. Betul lah. Kalau tak ramai suami boleh mendidik, isteri janganlah lebih-lebih pula. Janganlah nak lebih-lebih pula. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi didik. Sebab tu kena mendidik seorang perempuan ini, itu jadi berat tu. Isteri yang akan dididik untuk apa lagi? Allah akan tinggalkan. Ada dalam surah Muhammad ayat 36. Tinggalkan orang yang bermain-mainkan agama. Tinggalkan orang yang main-mainkan agama. Ini yang ada hukum boleh tinggal lah ni. Kalau adik-beradik tak boleh lah tinggalkan. Kalau orang yang tak nak dididik, dah tak nak cakap macam mana? Sebab tu pastikan agenda perkahwinan itu dididik. Suami kena ada blueprint. Suami kena bagi tempoh 5 tahun, 6 tahun, kena tengok perkembangan. Sebab tu saya nak bagi tahu, ni kelebihan kahwin lagi tak adu ni. Isteri-isteri yang mana dia dah nampak progres mendidik, biasa dia akan boleh mendidik lagi. Sebab itu orang yang tak pandai mendidik, kahwin lagi tu haru biru tu. Yang pertama pun tak tahu nak didik macam mana, nak kahwin lagi. Itu jadi kelang kabut. Sebab yang datang yang kedua ni mesti dia ada ragam dia, mesti ada perangai huru-hara dia. Perempuan kan, kalau datang tu dengan agama pegangan, okey dah. Ni datang pun macam ni lah. Sama, perempuan dia datang nak dibimbing. Siapa-siapa pun. Semua perempuan cakap macam tu, saya nak jadi makmum ustaz, nak cari imam. Mana nak dibimbing lah tu. Bila dah nak jadi makmum, jangan melawan. Ni dah jadi makmum, bau Allah, salah tu mam. Imam bau Allah, salah tu. Angkat tangan tu betul. Dah makmum lebih pandai daripada imam. Baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas habis tarbiyah balik, makhraj salah tu. Alif tu sebut alif, lam, alhamdu, dia mengajuk. Peninglah imam Sebab tu isteri jangan banyak cakap. Sebenarnya isteri tak banyak cakap, yang banyak cakap suami. Tapi kerana trend dah berubah, dunia dah berubah, kerana keadaan manusia perempuan sekarang ni banyak terdedah dengan kebendaan. Ni saya akan masuk dalam kajian wanita nanti yang mendidik isteri. Saya tak bagi lagi kan, sabar, tunggu, saya tengah susun. Dah ada dah, benda dah ada, tinggal saya nak habiskan tajuk Asma' ni dulu. Tapi manusia perempuan dulu, perempuan zaman dulu memang dididik. Maksud memang culture-nya memang suri rumah nak dididik. Tonyang kita dulu. Bila sekarang perempuan bila beralih kepada perubahan dunia ni, ni kalau dengar cerita ni ramai tak setuju kan. Tapi tak apa, kan saya kena cakap juga. Bila dah ramai dengan kerjaya, harta, benda, tak nak dengar pula ikut agama, tak ada basic agama, habis. Dia akan susah dididik. Biasa macam ni lah. Hati-hati. Jadi peringatan juga yang tengah menonton ni, yang mana ada kerjaya, harta tu, hati-hati. Perempuan cepat terkesan dengan benda-benda macam tu. Hati-hati ya. Dah kalau suami tak boleh membimbing, janganlah buat suami bimbang. Itu je lah. Kalau suami tak boleh membimbing, janganlah jadi isteri yang membimbangkan. Faham? Maknanya sebab itu adanya hukum ta'adud, kahwin lagi. Kenapa suami boleh ada 4 isteri? Why? Sebab tak semua suami boleh jadi pemimpin. Itulah jawapannya, betul lah. Kalau jenis suami tak boleh kahwin, tak boleh mimpin, mana jenis tak boleh pimpin lah tu. Cuma saya bagi tahu syarat, at least suami kena tahu dia kena memimpin. Kalau dia tak boleh memimpin, dia kan terimalah dia tak boleh memimpin. Sebab tu ada perempuan yang tak jumpa yang pimpin, dia jumpa kahwin, dia kahwin lagi, tumpang menumpang, tumpang nak dipimpin. Sebab tak semua lelaki boleh jadi pemimpin. Tapi ustaz, ada yang kahwin 4 tak boleh pimpin juga. Nasiblah kamu. Patutnya ta'adud ni digunakan untuk memimpin tauhid, memimpin akidah. Tapi kalau masuk tak terpimpin, tak capai matlamat lah. Sebab matlamat perkahwinan itu adalah mendidik. Ingat, matlamat Allah jadikan pernikahan itu di samping syariatnya zuriat, tetapi yang utamanya adalah untuk mendidik manusia untuk tunduk kepada Allah. Kan la'allakum tattaqun. Kan? Wa min ayatihi tu surah Ar-Rum ayat 21. Senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Jadi memang wanita perlukan bimbingan agama dari suami ustaz. Ya.
Memang itulah syarat dia. Sebab tu dah mula-mula kahwin tu kena check. Tapi kalau dah lama, dah kahwin kan, Allah takdirkan tu suami kita yang mungkin dia tak mahir agama, tapi kita tanggungjawab iman. Sebab tu iman ni di dalam hati milik Allah. Bila hati pada Allah, bukan pada suami, jadi jangan bimbang lah. Belajar je lah ilmu. Dia jadi masalahnya kalau hati tu pada suami. Tu jadi hura. Kalau suami jahat, jahatlah dia. Kalau suami baik, baru baik. Tu salah lah. Sebab tu Allah kata iman pada aku. Iman Allah pegang. Dah iman Allah pegang, apa masalah? Masalahnya kita lah, nak jadi baik ke tak nak? Isteri-isteri nak jadi baik ke tak nak? Kena tunggu suami juga. Dah tahu suami tak pandai agama, isteri carilah ilmu agama. Cari inisiatif. Online ada, macam-macam lain banyak dah sekarang dah. Mesyuarat tingkat banyak. JKK, KKK, apa KK semua banyak. Takkan tak pandai-pandai lagi. Maknanya kadang bukan niat nak belajar tu. Niat nak membawang dia kadang. Astaghfirullahalazim. Jadi orang yang tak nak terima nasihat ni, qaulu salama. Tak apalah, qaulu salama. Jangan berbalah dengan dia. Kalau kita bukan orang yang mendidik. Tapi kalau suami kena didik. Kalau suami tak mampu bimbing isteri janganlah bimbangkan suami. Ya, itu je. Sedang penonton sedang imam mata Allah SWT. Nampak Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang nampak Ar-Rahman Ar-Rahim di mana? Nah, itulah dia penyayang. Saya bagi secara khulasah sifat yang besar. Adapun penghususannya itu pada Ar-Rahim tu, maknanya di sini kita simpati dan empati kepada orang sekeliling kita. Kena ada empati. Sebab tu bila kata Ar-Rahim pada suami, dia empati dengan isteri dia. Isterinya lemah, isteri dia perlukan pertolongan, isteri dia perlukan bimbingan. So kena bimbinglah isteri tu. Jangan biarkan dia. Sebab tu itulah tanda suami ada sifat Ar-Rahim. Sama juga dengan isteri. Kalau isteri tu ada sifat rahim, maka dia akan empati dengan suami. Bila empati dengan suami, segala keperluan suami dipenuhi. Dan kita bila menjiwai sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim ini, maka kita pun akan empati dengan orang sekeliling. Bila nak empati dengan orang sekeliling, kita yang kena benar-benar solid di dalam menterjemahkan sifat Allah SWT. Jadi sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT, itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi simpulan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah kembali kepada ketaatan. Suami tak mendidik, ya, tak semua suami boleh mendidik. Sabar je lah. Macam mana? Memang kalau adatnya, syariat itu mendidik. Sebab itulah ada yang suami boleh kahwin lebih itu, sebab ada suami yang lebih boleh mendidik lebih. Sebab tu Allah bagi dia lebih. Tapi kalau dia buat lebih juga tapi tak pandai mendidik, tunggulah huru-hara. Tengok je lah nanti. Ni yang banyak berlaku polistrin, huru-hara, gumi-gami. Awak tak boleh mendidik, nak kahwin lebih juga. Tengoklah nanti. Sebab tu dia kena ada sifat pendidik. Okey. Jadi sidang penonton, sidang imam mata Allah. Kalau suami tak betul tapi nak kahwin lagi, ego tinggi. Dah kalau suami tu nak kahwin lagi, yang kita ni orang perempuan, janganlah ada sifat ego juga. Sekarang ni jangan sibuk dengan perkara yang akan dihukum oleh Allah Ta'ala dengan perangai dia. Sekarang ni dia yang nak buat kemungkaran itu kan. Dia nak buat, kita just nasihat. Tapi biasanya macam marah. Biasa kalau nasihat boleh, Fir'aun pun boleh dinasihatkan oleh Asia. Takkanlah suami kita yang bukan Abang On tu tak boleh nasihat. Ke marah-marah, ke dalam hati ada tak puas hati. Cakaplah elok, abang nak kahwin ke bang? Cakap elok lah, cakap dengan jujur lah. Kalau cakap dengan jujur, tak gila suami tu nak marah ya. Ini dengan muka, dengan peli, dengan macam-macam lah. Isteri memanglah tak tinggi suara, tapi dia peli pandai. Peli tu pandai. Tu kadang-kadang lelaki yang tak ada pahaman agama yang betul, dia buat juga tu. Dia peli pandai. Cuba cakap sungguh-sungguh macam Asia cakap elok dengan Abang On dia. Abang On dengar apa? Bang, yang anaknya ni jangan bunuh je bang, kata. Boleh tak bang? Yang ni je, yang lain abang nak bunuh lah. Yang ni abang jangan bunuh je. Abang On termakan tu, kata apa ni? Asia. Okey je? Takkanlah pasal kahwin pun tak boleh nak nasihat.
Tapi sebab tak puas hatinya, berderau darah, berderau jantung nak kahwin lagi tu, berderau tu. Sebab tu saya cakap, benda ni kena terbuka. Iman kena ada dalam dada. Nah, kena iman ada dalam dada. Cuba bincang elok-elok. Macam nak beli rumah boleh pula bincang, beli barang boleh bincang, beli kereta boleh bincang. Kadang-kadang tak payah bang, tak minat lah kereta ni, beli kereta lain boleh. Okey. Suami ni kebanyakan ikut isteri, kebanyakan lah. Sama lah kau nak kahwin lagi pun, dia akan ikut isteri juga sebenarnya. Tak bagi kalau buat juga, tapi takut bini juga buat tu. Tu kan yang tak balance tu. Tinggal isteri, masih nak jaga lagi yang pertama. Awak dah ada 2 isteri dah, masih pening lagi nak bezakan. Dah ada 2 lah, buatlah cara 2. Awak dah ada 3, buat cara 3. Ada 4, buat cara 4. Ni dah ada 2, buat cara 1. Pening lah kawan. Cuba cakap elok. Perempuan cakap dengan hati yang benar-benar jujur dengan Allah, pasti boleh. Saya cakap tu kan, perempuan ada kelebihan yang Allah bagi. Rahim tu ada lebih dekat perempuan. Rahim ada lebih dekat perempuan. Sebab tu mendidik ni sebenarnya lebih kat perempuan. Sebab tu perempuan yang melahirkan anak, dan perempuan sebenarnya bertanggungjawab mendidik anak juga. Dia sebenarnya mendidik ni perempuan. Suami mendidik isteri, isteri mendidik anak. Perempuan yang lebih masa dengan anak-anak, bukan suami sebenarnya. Sebab perempuan ada sentuhan dia. Dia ada kehalusan yang Allah beri pada dia, keistimewaan lebih daripada orang lelaki. Tapi sebab perempuan dah sibuk, dia dah tak fokus, dalam hatinya ada keduniaan, dia tak boleh nak dengar budak bising-bising, dia stres. Budak bising-bising, dia stres. Budaknya ni dia stres, sebab dia dah kalut dengan dunia. Dia tak boleh fokus. Lepas tu dia mula suruh suami campur tangan. Abang ni kan didiklah sekali, macam mana ni, padahal dia malas. Sebenarnya dia boleh. Dia ada satu kelebihan kaum perempuan ni. Tapi dengan syarat perempuan yang ada akidah, ada iman yang benar, ada sifat yang menterjemahkan, memakai sifat kehambaan dan menterjemahkan sifat kekuasaan Allah. Ini perempuan macam ni boleh. Kalau perempuan yang isteri-isteri yang cuba nak memiliki sifat kasih sayang dan masih dalam hati dia ada kebendaan, ada harta, ada tahta, dia nakkan perhatian, biasa dia, kalau dia tak puas hati dengan suami, dia sound direct, dia panggil. Dia sound direct. Marah-marah sayang tak ada. Jangan. Tak payah nak guna istilah marah-marah tapi sayang. Tak payah. Benda yang campur aduk, jangan buat campur aduk. Jadi sidang penonton, sedang Imam Mata Allah SWT. Baik, seterusnya kita sambung sikit lagi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Clear. Jadi poin di sini kita nak kefahaman, jangan letakkan sifat pada salah tempat. Ingat, itu key point kita. Jangan letakkan sifat pada benda. Sifat kembalikan pada nama. Walaupun ada sifat penyayang pada kita, ada sifat pengasih pada kita, itu asal usul dari namanya. Bila asal usul dari namanya, ingat kembali suruhan Allah. Itu maksud dia. Okey. Sedang penonton sebenarnya mata Allah SWT. Khair. Baik. Jadi sifat ketiga tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Al-Malik. Nampak? Ni kita berhenti dekat Al-Malik, nanti kita sambung lain. Baik. Saya nak buat kesimpulan sifat Al-Malik sebelum saya kupas dengan selanjutnya. Lagi sekali, kaedah ni siddiq. Cari kebenaran pada sifatnya, Al-Malik. Kebenaran pada sifat Al-Malik ini berbalik kepada Allah yang maha memiliki. Al-Malik, maha memiliki. Allah yang maha memiliki. Cuba tengok ya. Bila Ar-Rahman Ar-Rahim ini elok gabungannya, baru datang memiliki. Saya nak bagi contoh dalam kehidupan. Biasanya seorang lelaki dengan seorang perempuan dulu belum kahwin, dia mana ada memiliki apa-apa. Seorang single rider, kadang-kadang tu je. Rumah dia rumah bujang lah. Tak ada apa-apa, padang jarak, padang terkukur. Tapi bila kahwin,
satu bila kahwin, bila Ar-Rahman Ar-Rahim, bila gabung ada sifat Rahman Rahim bersama bergabung saja. Cuba tengok sekarang, cuba tengok barang-barang yang ada kat rumah. Dengan kereta banyak, dengan baju banyak, dengan makan banyak, banyaknya yang kita miliki. Lepas tu ada pula Allah kurniakan zuriat. Nampak? Sebab hasil pada Rahman Rahim itu datangnya Al-Malik, memiliki. Tapi di sini lagi sekali nak ditegaskan, memiliki itu hanya pada Allah. Silapnya manusia apabila nampak diri memiliki, habis, hancur hidupnya. Kita tidak memiliki sifat, kita pembawa saja sifat. Jadi sifat memiliki ini bermaksud merujuk kepada kekuasaan Allah kembali. Allah yang maha merajai, Al-Malik yang menguasai hari kemudian, memiliki. Allah kembali memiliki Rahman Rahim itu. Sebab itu bila kita lihat dengan sifat memiliki ini, sepatutnya kita lebih tunduk kepada Allah SWT. Sepatutnya, bukan lebih nak menguasai. Kebanyakannya kita akan pakai sifat memiliki suami, memiliki kasih sayang, memiliki harta, memiliki kekayaan. Memiliki ini daripada Al-Malik, ekstrak daripada milik. Ni ada sikit saja sifat memiliki, hancurlah semuanya. Jangan main-main. Kita sekadar pembawa sifat, pembawa amanah saja. Jadi jangan cuba-cuba nak override, jangan cuba-cuba nak ada sifat untuk menakluki ataupun nak menguasai suami. Jangan. Ramai hari ini antara tip-tip yang diberikan itu adalah untuk menguasai. Anda nak menguasai suami supaya suami tak cari lain. Anda nak menguasai perniagaan supaya anda tiada pesaing. Nampak? Hati-hati dengan nak menjadi unggul ni. Hati-hati nak menjadi I am the best ni. Hati-hati. Sebab salah bawa, dia akan pergi memiliki. Inilah yang berlaku pada Qarun. Qarun ni Allah bagi je. Tapi bila dapat, dia mula rasa, perasan dia. Alah bahaya. Dan cara nak menangkis benda ni adalah kita dengan menghayati sifat memiliki. Allah Al-Malik. Ingat memiliki dia, ingat Malik. Habis cerita. Nak memiliki dia, ini milik Allah, bukan milik aku. Suami, ini milik Allah, bukan milik aku. Sebab itu dalam kaedah ini ada satu cerita dalam kisah memiliki ni, di mana diceritakan, satu cerita diceritakan ketika seorang gubernur berkata kepada seorang arif billah. Ni kupasan pada Al-Malik. Sedangkan setelah itu diceritakan ketika seorang gubernur berkata kepada seorang arif billah, mintalah kepadaku apa yang kamu perlukan. Ni seorang gubernur ni, orang yang berkuasa ni, yang rasa memiliki ni, dia tanya kepada seorang arifin billah, orang yang kenal Allah. Lalu arifin billah ni berkata, apakah kamu patut berkata itu kepadaku? Dia tanya balik seorang gubernur ni, yang bertanya kepada seorang arif billah. Gubernur ni tanya, apa yang kamu amat perlukan? Katakan, mintalah kepadaku apa yang kamu perlukan. Kadang arifin billah ni cakap apa balik? Dia kata, apakah kamu patut berkata itu kepadaku? Sedangkan dua hambaku telah menjadi tuanmu. Ni kisah Al-Malik ni. Dua hambaku telah menjadi tuanmu. Terkejut gubernur dah. Gubernur sangat hairan dan bertanya, siapakah mereka berdua? Arifin billah menjawab, siapakah mereka yang hamba-Mu yang menjadi tuan aku ni? Apa dijawab oleh arifin billah? Ketamakan dan hawa nafsu yang telah menguasai dirimu telah aku kalahkan. Kedua-duanya telah aku kuasai dan kedua-duanya telah menguasaimu. Salah seorang murid berkata kepada gurunya, berikan aku wasiat. Lalu guru tadi berkata, jadilah raja di dunia dan di akhirat. Murid tadi bertanya, bagaimana? Gurunya menjawab. Murid tanya, bagaimana je raja di dunia dan akhirat? Gurunya menjawab, putuskan ketamakan dan syahwatmu dari dunia, maka kamu akan menjadi raja di dunia dan akhirat. Kerana sesungguhnya raja itu adalah orang yang bebas dan tidak tergantung dengan siapa-siapa. Nampak? Jadi kisah ni ibrah daripada Al-Malik. Seorang gubernur ni, dia tanya kepada seorang arifin billah. Seorang arifin billah ni
ditanya oleh seorang yang ada kedudukan, datang, katakan apa yang kamu perlukan. Lalu Arifin Billah ni jawab balik, perlu ke kau cakap macam tu dengan aku? Sedangkan dua hamba-ku menjadi tuan kamu. Maka gubernur ni terkejut, hairan, bagaimana hamba kamu menjadi tuan aku? Lalu si Arifin Billah ni menjawab, itulah ketamakan dan syahwatmu. Ketamakan dan syahwat telah aku kuasai, telah aku tundukkan, tapi kini menjadi tuan kamu. Nampak? Ketamakan dan hawa nafsu yang telah menguasai dirimu telah aku kalahkan. Kedua-duanya telah aku kuasai dan kedua-duanya telah menguasaimu. Nampak? Ni dia sifat ni. Sifat merajai ni, menjadi raja ni, yang ini tidak bergantung dengan ketamakan. Tak tamak, tak ikut hawa nafsu kebendaan, nak dia je, tamak. Macam rumah tangga kan, tadi Puan Dawiyah, ya tamak. Nak masa banyak dengan suami, tamak. Padahal masa je tak banyak dengan suami, tamak. Nak harta nak banyak, tamak. Padahal pakai sikit tak banyak pun. Nak kereta nak banyak, nak memiliki tu banyak, pakai satu je kereta. Masuk kalau boleh nak banyak, boleh bagi masa, banyaknya leka. Nampak? Dia bila kata tamak ni, memiliki ni kerana ada dorongan hawa nafsu. Dia nak rasa nak dia je. Dia nak menjadi dia yang menjadi perhatian. Sedangkan dia tak mampu. Dia tak mampu. Hati-hati. Bagi seorang suami pula, dia tamak. Ni nampak contoh, nak tamak isteri banyak tapi mendidik tak pandai. Dia nak juga. Akhirnya rosaklah rumah tangga. Rosaklah. Dia masih belum menguasai nafsu dia. Dia masih belum menguasai tamak dia. Tiba-tiba dia nak memiliki dunia. Manakah yang memiliki itu bukan diri dia, tapi nafsu dia, ketamakan dia. Hati-hati. Sebab tu sifat memiliki ini hanya pada Allah. Yang ini menguasai kita menjadi hamba dan tunduk kepada Allah. Itulah terjemahan sifat Al-Malik. Kita jangan dikuasai oleh nafsu dan syahwat. Jangan cuba nak memiliki harta dalam konsep kebendaan, tapi memilikilah, berusahalah kita menundukkan ketamakan kita, syahwat kita itu dengan amal soleh. Itu cara dia. Putuskan syahwat dan ketamakanku pada dunia, maka akan jadi raja dunia akhirat. Ni kalam ulama ni. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, tamak ni yang menjadi isu besar ni. Tamak, isu satu, tamak. Itu je. Dia ada sifat tamak ni datang pada sifat jahil yang hendak memiliki. Kerana memiliki ni nama Allah Al-Malik, tapi kerana dia nak pakai, maka dia berubah jadi tamak. Nampak? Bila sifat Al-Malik ada pada diri, dia nak pakai sifat Al-Malik dengan memiliki, maka dia akan jadi sifat tamak. Tamak, nak banyak, bukan nak berkat, nak masa nak banyak. Sebab tu ada isu yang ada PM saya, Ustaz, macam dengan giliran Ustaz bagi orang poligami. Ada seorang ni nak tamak masa, dia nak banyak, yang ini tak nak. Itu tamak lah tu. Patutnya panggil yang berkat, masa yang berkat, bukan masa yang banyak. Dia nak banyak harta je, harta yang berkat, bukan harta yang banyak. Jadi berkat-berkat ni hasil daripada nafsu yang ditundukkan. Berkat-berkat ni hasil daripada ketamakan yang telah dihancurkan. Sidang penonton, sidang mata Allah SWT, cara mana nak nampak nafsu? Panjang lebar dah Puan Aliyah cerita. Cara nafsu ni dengan kebendaan lah, keduniaan lah. Nampak keduniaan tu nafsu lah tu. Tapi kita tak boleh hukum orang ikut nafsu. Nafsu tu diri sendiri akan tahu. Kalau nak tahu nampak nafsu tu macam mana, bila hidup dia huru-hara. Kata dia cerita, orang yang ikut nafsu, hidup dia bercelaru. Orang yang ikut nafsu, hidup dia tak menentu, bercelaru, tak menentu, terburu-buru, kuat cemburu. Kuat cemburu ni hasad. Hasad ni nafsu lah. Kuat hasad. Dia kuat cemburu, terburu-buru, hidup tak menentu, fikiran bercelaru. Itulah menampakkan sifat nafsu. Itu sifat nafsu lah tu. Tapi kalau nafsu mutmainnah, mana nafsu yang telah ditundukkan, dia tak ada dah. Terburu-buru tak ada, dia tenang. Fikiran je tenang. Tak ada cemburu dah. Hasad tak ada. Nak cemburu apa lagi kalau semuanya milik Allah? Sayang milik Allah, cemburu apa? Mana ada cemburu dah sebenarnya.
Cemburu kan pada dua. Nabi kata hasad pada dua je. Hasad pada orang berilmu, mengamalkan ilmu dia. Hasad pada orang berharta, menginfakkan hartanya. Selain daripada itu, nafsu. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Boleh kalau tamak pahala boleh. Tamaklah pahala. Itulah yang dianjurkan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa cukup setakat itu dulu perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita ini untuk memahami, menghayati, menyingkapi kesempurnaan nama-nama Allah Asmaul Husna di dalam kehidupan kita ini melalui kaedah kajian soft. Itu kaedah kita. Dan berhati-hatilah kita hari ini dalam kita meletakkan sifat. Jangan salah tempat. Sifat kembalikan pada namanya. Sifat kembalikan pada namanya. Letakkan sifat pada namanya. Adapun sifat manusia ini hanya duduk pada benda yang diberi dan yang diadakan saja. Manusia ni sifat tiada. Itulah dia. Adapun sedih, gembira itu perasaan, itu nafsu. Nafsu itu perlu dibimbing dengan nama Allah, dengan sifat yang sempurna. Barulah kegembiraan itu kegembiraan yang baik. Barulah kesedihan-kesedihan yang baik. Kalau tidak dibimbing, dia akan merosakkan. Ya. Jadi insya-Allah itu saja. Samalah tu. Samalah tu. Bagus soalan ni. Saya nak cerita pasal Khalid Al-Walid sempurna tu. Puan Janita bagus. Khalid Al-Walid radhiyallahu an. Khalid Al-Walid ni dipecat oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. 24 jam. Dalam satu riwayat bercari kisah ni, Khalid Al-Walid dipecat oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Ini pun bagus guna untuk isteri. Tengok cerita ni ambil pengajaran. Ini pun sifat milik. Penutup kisah Khalid Al-Walid radhiyallahu an. Bagus soalan pemimpin dan isteri. Si isteri dia jadi pertama. Dia jadi pertama. Hebat sangat kamu. Baik. Ketika Khalid Al-Walid radhiyallahu an dipanggil oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Khalid Al-Walid waktu itu adalah panglima perang nombor 1. General nombor 1. Umar Khattab radhiyallahu waktu itu adalah khalifah. Khalifah, king. Keluar surat, letak jawatan 24 jam. 24 hours, 24 jam. Jadi Khalid Al-Walid terkejut lah. Tak apa, tengok seorang sahabat yang taat dengan khalifah. Maka menghadaplah Khalid Al-Walid radhiyallahu an kepada menghadap Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Maka dengan menghadap tu, apa Khalid Al-Walid radhiyallahu an kata? Aku terima sami'na wa ta'na atas suruhan Khulafa Ar-Rasyidin. Cuma aku nak tahu kenapa. Itu je. Tahu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an cakap apa? Ni sahabat ni duduk ni sahabat. Walaupun mereka pegang jawatan tapi ada sahabat. Dia kata, aku risau. Kerisauan aku untuk kamu berkata di hadapan Allah nanti. Sekiranya aku bimbang ada kesombongan dalam hatimu kerana jawatan ini. Subhanallah. Kerana aku mendengar semua orang bercerita tentang kesempurnaan kamu. Sebab Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu adalah pahlawan yang tidak terkalah. Tidak undefeated. Turun padang menang. Itulah Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dipecat kerana sempurna. Kita kalau tanya aja, apa tak sempurnanya saya? Bagi tahu. Saya dah buat yang terbaik. Perasan pula tu. Khalid Al-Walid bila dengar Umar Khattab radhiyallahu anhu risau kalau ada sebesar biji sawi kesombongan dalam hati, bagaimana nasibmu di hadapan Allah? Menangis Khalid Al-Walid, peluk Umar Khattab. Terima kasih kerana merisaukan keadaan dia di akhirat sana. Allah Rabbi. Lalu yang menariknya lagi, kisah itu, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu ketika dipecat jadi prebet, dah tak ada jawatan, maksud dah pencen lah. Dia masuk balik jadi prebet, jadi tentera biasa. Seorang panglima yang hebat, general, jadi tentera biasa. Lalu terkejutlah anak-anak buah dia, general jadi prebet ni apa cerita? Aku dah habis tempoh dah, tapi aku berperang, bekerja kerana Allah dan Rasul, bukan kerana jawatan. Allah Rabbi. Ini satu benda yang macam mana sahabat dididik oleh Nabi SAW, begitu hebat hati mereka ni yang tak lekat kat dunia. Sama dengan isteri, bila diduakan sebab isteri pertama tak bagus. Inilah mentaliti kolot.
mentaliti rosak. Saya cakap, oh kalau sempurna je tak payah nak duakan. Patut yang sempurna tu diduakan. Sebab tu saya kata hanya yang baik saja boleh diduakan. Yang buruk, yang jahat tak payah. Merosakkan orang, menghuru-harakan orang, tak payah. Yang nombor 2 pun nak dimadukan, cari yang terbaik, cari yang sempurna, jangan cari yang huru-hara. Yang ada bad record, ada cemburu, ada ini, tak payah madukan orang macam tu. Ada kisah silam, tanya dulu, selidik, tak payah. Isteri pertama tu dah hebat, duakan dia. Ini kisah Khalid Al-Walid radhiyallahu, inspirasi. Sebab dia bukan kerana jawatan, tapi kerana Allah. Kenapa abang nak duakan saya? Kerana abang bimbang kamu rasa kamu yang pertama, kamu unggul. Abang bimbangkan dalam hatimu ada sebesar zarah kesombongan. Apa nanti kamu nak jawab di hadapan Allah? Jadi abang tak rasa duakan kamu. Adapun sayang tetap sama. Oh, kalau macam ni lah, baik bang, saya terima bang. Terima kasih bang merisaukan keadaan saya di akhirat sana. Dia pun terima. Bukan apa salah saya, di mana kekurangan saya. Saya dah buat apa yang terbaik untuk abang. Cakap apa nak lagi, abang tak terima kasih, abang pembohong, abang penipu. Habis keluar semua, ngungkit, habis, lebur pahala. Tengok, hanya yang baik saja yang boleh diduakan, dan hanya yang baik saja, tidak ada isu untuk diduakan. Nampak? Hanya yang baik saja boleh diduakan, hanya yang baik saja tiada isu untuk diduakan. Maksudnya dia belum kahwin dua lagi. Dia masih monogami kan. Dalam ni kan ramai yang masih kahwin, belum kahwin dua. Saya bukan nak kempen, tapi orang yang baik dia tak ada isu untuk diduakan. Tak bergaduh lah, tak payah gaduh lah bab macam tu. Bab furuk je pun, bab furuk gaduh beria-ria, tapi bab akidah tonggang langgang buat apa? Jadi hanya yang baik saja boleh diduakan, dan hanya yang baik saja tiada isu untuk diduakan. Kerana dia kahwin bukan kerana tempat, dia kahwin bukan kerana kedudukan, tapi dia kahwin kerana Allah. Inilah inspirasi Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dan suami pun ingat senang kan nak buat keputusan nak duakan isteri. Di saat isteri dia betul-betul tip-top, ramai, oh saya tak boleh lah, tak boleh, dia lah isteri dia yang pandai layan saya. Tak tahulah ada tak yang sama macam isteri saya. Nampak? Ada perangai suami-suami yang macam ni. Dia admire dengan isteri dia seorang dia tak payahlah, takutlah, kau takut tak sama layanan katanya. Daripada tak sama, satu je lah. Bukan seorang tak sama, tak mampu, tak ada kemampuan. Tak payahlah cakap gitu kan. Bukan senang. Sebab tu bila dah sempurna, duakan. Tengok nanti, barulah datangnya ketelusan. Kalau tak nak duakan pun tak apa, tak ada jadi isu. No big deal lah. Tak ada isu berbangkit lah, nak bergaduh-gaduh, tak ada lah. Isteri yang bagus tiada isu untuk diduakan. Suami yang hebat tidak mengisukan untuk menduakan. Kan biasakan jadi isu. Asal tak bagus lah, abang kahwin lagi kan. Asal tak bagus lah, abang kahwin lagi kan. Biar dia kahwin lagi lah. Ini sebenarnya ubat untuk orang perempuan ni. Nampak? Itu suami tak bagus tu. Suami yang tak bagus, dia menjadikan kahwin lagi tu isu dia. Asal isteri tak bagus, dia nak kahwin lagi. Alhamdulillah kita dapat kesimpulan dah. Allah bagi ilham kesimpulan. Sebab kita dapatkan kata-kata tu, ayat tu. Ayat dia, isteri yang baik tiada isu untuk diduakan. Isteri yang baik saja yang boleh diduakan. Suami yang baik tidak jadikan isu untuk menduakan. Ingat tu. Dan suami yang hebat itu meletakkan isterinya di tempat yang sebenarnya. Iaitu apa? Sebagai hamba Allah. Bukan hamba dunia, bukan hamba suami. Itu dia. Ambil inspirasi kisah Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Jadi jangan selesa sangat duduk dengan jawatan tu ya. Khair. Ugut ugut. Betul. Okey. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi itu saja. Jadi cukup setakat itu. Suami kaki ugut je lah. Bila kebendaan ugut lah. Isteri pun ugut, suami ugut. Lama-lama meragut lah nanti. Duk padang ragut banyak tu. Kalau nak ugut, pergi ragut padang ragut. Jadi macam kambing. Kambing pun lebih bagus. Jadi insyaAllah, jadi cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Minta maaf terkasar kata, tukuran bicara. Mudah-mudahan Allah saja yang boleh menyempurnakan perbahasan kita. Mudah-mudahan Allah sajalah yang boleh membukakan pintu hati kita ni. Sebab Allah yang pegang hati kita ni. Biar Allah saja yang mengurus hati kita ni. Kita hanya belajar untuk duduk dalam ketaatan. Kita belajar untuk memahami segala apa yang disuruh oleh Allah SWT. Khair. Jadi itu saja. Terima kasih banyak atas semuanya.
Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Barakallahu wallahu a'lam bisawab. Takbir, Allahu akbar.